Siapa kata produk kraft rotan tidak mendapat tempat di kalangan masyarakat kita? Kononnya harganya dikatakan agak tinggi berbanding produk yang sama tetapi dibuat dengan bahan-bahan lain. Jika dilihat kepada sambutan di kalangan penduduk tempatan hari ini, apatah lagi dari luar Kelantan termasuk pelancong asing menunjukkan produk berasaskan rotan ini mempunyai peminatnya yang tersendiri, malah berpotensi untuk diekspor ke luar negara jika mempunyai tenaga kerja dan modal yang mencukupi. Hakikat ini amat jelas walaupun produk tersebut dikatakan mampu dibeli dan dimiliki hanya segolongan masyarakat tertentu dianggap bukan alasannya. Tetapi perlu ditekankan produk rotan ini buatannya agak unik, kemas dan menarik selain penuh teliti dan mempunyai nilai kesenian mendorong produk berkenaan masih menjadi tumpuan ramai. Salah seorang pengusaha Rashidah Kraft, Abdul Rahman Wan Yusof atau lebih kenali Abang Man dekat sini, mengakui produk rotan yang dijualnya kini masih mempunyai peminatnya yang tersendiri disebabkan keunikannya malah amat menarik kerana dibuat dengan ertangan secara tradisional, tentunya mempunyai nilai kesenian yang menjadi kebanggaan masyarakat Kelantan sejak dulu. Beliau berkata demikian ketika ditemui wartawan CRTV di kedainya yang terletak di Taman Udang Murni, Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan, di laluan utama Kota Baru ke lapangan terbang Sultan Ismail Petra dekat sini. Katanya kalau dihitung kedai Rashidah Kraft milik beliau ini sudah berusia kira-kira 15 tahun. Kedai ini dulunya dibuka di Bazar Buluh Kubu, Jalan Buluh Kubu, Kota Baru, Kelantan. Kemudiannya berpindah bersebelahan Maybank, Jalan Mahmud, Kota Baru, Kelantan. Dari situ beliau berpindah buat kali 3 ke tapak sekarang. Sebab dipindahkan ke sini kerana berhampiran dengan rumah. Usianya lebih kurang 3 tahun di tempat ini. Menurut Abang Man lagi, beliau meminati produk kraft khususnya dari rotan semenjak zaman kanak-kanak. Apatah lagi kebanyakan barangan rumah dan dapur pada masa itu banyak dibuat dari rotan dan sejak dari itulah beliau berazam untuk menjual barangan berkenaan berikutan sambutan luar biasa di kalangan masyarakat setempat. Hasratnya bukan sekadar minat maupun berazam untuk menjualnya semata-mata, tetapi beliau sebenarnya boleh menghasilkan sendiri produk yang dikehendaki oleh peminatnya. Disebabkan itulah beliau tidak begitu sukar untuk mempelbagaikan jenis produk kraft berkenaan menurut cita rasa pembeli yang sering datang ke kedainya setiap hari kerana beliau sememangnya pakar dalam membuat barangan yang berasaskan rotan itu. Di kalangan rakan-rakan dan penduduk setempat yang mengenali beliau sering menganggapnya sebagai pandai rotan atau dengan kata lain tukang rotan. Selain beliau mengetahui jenis-jenis rotan yang sesuai untuk menghasilkan sesuatu produk yang dibuat dengan tangannya sendiri kerana menurutnya dengan cara membuatnya sendiri beliau akan mengetahui kelebihan dan kelemahannya, malah di bahagian mana yang perlu ditambah dan sebagainya untuk menghasilkan produk kraft tersebut. Katanya lagi bekalan rotan yang akan dihasilkan dan dibuat dengan tangannya sendiri itu kebanyakannya diperolehi dari Johor, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang di mana beliau akan menemui sendiri pembekal di tempat-tempat berkenaan untuk mendapatkan bekalan rotan yang baik. Walau bagaimanapun terdapat juga bekalan rotan tempatan tetapi kebanyakannya terpaksa dihantar ke sebuah kilang memproses rotan yang terletak di Kuala Lumpur kerana negeri Kelantan tidak mempunyai kilang maupun mesin khusus untuk memproses rotan itu seperti memasak, mengering termasuk mengadunkan sebatang kemian untuk menghasilkan rotan mentah. Malah untuk mengelakkan rotan yang telah masak itu nanti tidak dijangkiti bakteria dan serangga perosak apabila rotan berkenaan siap untuk dijadikan sesuatu produk. Katanya, memanglah kebanyakan rotan itu diproses terlebih dahulu sebelum menghasilkan sesuatu produk. Tujuannya untuk mengelakkan dari dijangkiti bakteria dan masalah serangga yang boleh menyebabkan rotan itu rosak. Menyentuh tentang harga produk kraft rotan yang dijual dengan harga agak tinggi kerana produk rotan itu dinilai dengan buatannya yang dikatakan agak sukar, di samping untuk menyiapkan sebuah produk itu memakan masa yang agak lama. Namun, jika sesuatu barangan yang dihasilkan itu siap dalam masa yang terdekat, tentunya ia dijual dengan harga yang lebih rendah. Misalnya, bakul tempat meletakkan kain lampin bayi boleh siapkan hanya sebuah sahaja dalam masa 1 hari. Ini kerana
Selain ukurannya agak besar, apatah lagi cara membuatnya menggunakan kaedah tradisional yang di tangan, tentunya mustahil untuk menyiapkannya dalam masa yang cepat. Katanya lagi, misalnya kuda-kuda bayi pula terpaksa mengambil masa selama 3 hari baru dapat disiapkan. Ini kerana rotan tersebut perlu dipotong mengikut ukuran tertentu, direndam ke dalam air, dibakar, malah ia perlu dibentuk dan selepas itu dikeringkan. Jadi, hari ketiga barulah kuda-kuda bayi itu dapat disiapkan. Tambah amaman seterusnya, sebuah kuda-kuda bayi dijual dengan harga RM75 untuk seekor. Manakala bakul tempat meletakkan kain lampin bayi berharga RM70 sebiji, bekas bawang pula dengan harga RM45 sebiji. Kesemua produk ini dibuatnya sendiri, manakala bakul-bakul kecil yang lain ditempah daripada orang-orang kampung yang memintanya supaya dijualkan kepada orang ramai. Menurutnya, setakat ini, sambutan masyarakat terhadap produk ini amat menggalakkan berbanding di kedua-dua tempat dulu. Ini kerana laluan utama Bandar Kota Baru ke lapangan terbang Sultan Ismail Petra ini memudahkan pelancong melihat dengan jelas produk berkenaan yang dipamerkan di kedainya. Menurutnya, sebab utama sambutan pembeli terus ke kedainya kerana hanya beliau seorang sahaja yang mengusahakan jualan produk kraft rotan di situ. Namun, jika ada pihak-pihak yang memang berniat untuk mengusahakan produk yang sama dalam istilah bersaing dengan beliau tidak membenarkannya untuk diusahakan di kawasan itu, di samping tidak akan memberikan sebarang idea kerana dengan adanya persaingan tentunya masalah jualan akan terus menurun. Tambah Abang Man, ramai juga penduduk tempatan yang sering datang berulang kali ke kedainya di samping ingin melihat bentuknya yang cantik. Mereka akan membelinya juga kerana tidak mungkin dapat diperolehi di tempat lain yang agak jauh. Malah menurutnya, tidak kurang juga pelancong luar negara seperti dari Amerika, Korea dan lain-lain negara yang memuji kecantikan dan kualiti produk kraft rotan itu. Mereka berhasrat untuk membelinya dengan banyak. Namun masalahnya ialah tentang pengangkutan pula yang menjadi halangan. Kebanyakan pelancong luar negara, menurut Abang Man, gemarkan produk kraft rotan itu dalam warna asalnya kerana dikatakan lebih menarik. Berbanding dengan masyarakat Melayu gemarkan kepada barangan rotan yang diwarnakan disapu varnis mengikut citarasa mereka kerana dikatakan berkilat, lebih cantik dan menarik. Jadi, rotan berkenaan terpaksa direndamkan terlebih dahulu dengan pewarna kemudian dikeringkan. Berbanding kaum Cina pula suka barangan dari rotan secara tempahan. Katanya ada beberapa pelanggan kaum Cina yang tidak berminat dengan produk rotan di kedai ini. Mereka membawa gambar produk itu dan meminta beliau menghasilkannya mengikut ukuran yang dikehendaki. Sambungnya, di musim-musim perkahwinan, beliau kerap menerima kunjungan bakal-bakal pengantin baru untuk mendapatkan barangan kraft rotan. Keluarga bakal-bakal pengantin bukan sekali yang datang ke kedainya itu dan bukan sekadar melihatnya sahaja. Di samping memilih yang mana sesuai, mereka membelinya dengan jumlah yang banyak sebagai keperluan majlis pertunangan. Kemudiannya, apabila tiba hari perkahwinan, keluarga yang sama datang lagi untuk mendapatkan produk yang diinginkan dalam majlis berkenaan. Selepas itu, keluarga yang sama juga datang lagi memilih barangan kraft rotan itu seperti bakul untuk mengisi kain lampin, buayan dan kuda-kuda bayi tadi. Katanya lagi, kalau dilihat kepada sambutannya yang agak menggalakkan itu, produk kraft rotan ini ada potensi untuk maju jika diberikan perhatian yang sewajarnya. Pada asasnya, memang beliau berhasrat untuk mengekspor ke luar negara disebabkan sambutannya yang agak memberangsangkan. Namun, bimbang tidak sempat untuk menyiapkannya kerana perlu menyediakan tukang yang agak ramai, persiapan yang terperinci, perlu ada bengkel yang agak besar, malah kosnya pula agak tinggi. Keadaan ini tentulah agak sukar. Menurutnya lagi, dalam usaha untuk menghasilkan produk kraft rotan yang lebih berkualiti memerlukan sesuatu yang teliti. Ini termasuklah keadaan rotan itu hendaklah betul-betul matang. Jika memilih rotan yang agak muda, tentunya akan menimbulkan masalah sewaktu rotan itu dibakar dan dibentuk. Masalah yang agak ketara ialah apabila rotan itu mula dibentuk. Sering berlaku kepada rotan-rotan muda ialah ia mudah patah atau putus. Jika barangan kraft yang dibuat dari rotan muda tiba-tiba didapati patah kerana tidak begitu matang, rotan tersebut perlu diganti baru. Ini tentunya menimbulkan masalah besar, itu melakukan kerja 2 kali yang sepatutnya dapat disiapkan dalam masa terdekat. Dalam usaha untuk mendapatkan rotan yang benar-benar berkualiti sememangnya terlalu sukar kerana beliau tidak mempunyai kesempatan masa.
Jadi beliau membelinya terus dari kilang yang telah siap memprosesnya. Kaedah ini paling mudah kerana tidak perlu kos yang meningkat sebagai upah orang lain untuk mencarinya. Katanya lagi, di antara peralatan yang digunakan untuk membuat produk kraft rotan tersebut seperti spana untuk meluruskan rotan yang bengkok, gas untuk menghasilkan semburan api, tukul paku yang sesuai, gunting dan tali rotan untuk tujuan ikatan supaya kelihatan lebih kukuh dan kemas. Katanya lazimnya produk kraft rotan ini tahan lebih lama apabila diletakkan di tempat kering dan bebas dari cuaca sejuk dan lembap. Ketahanannya boleh mencapai sehingga 10 tahun atau lebih, bergantung juga kepada sikap cermat pemiliknya. Ini kerana rotan jika terlalu lama pasti akan lusuh juga, umpamanya ikatan tali yang renggang. Paku yang digunakan pasti berkarat dan juga kemudiannya patah. Jika berlaku hal seumpama itu, ramai juga di antara pemiliknya yang datang ke kedainya supaya membaikinya. Justru sebagai langkah bijak, beliau akan menggantikan rotan yang lusuh itu dengan yang baru supaya kelihatan cantik dan tahan lebih lama lagi. Dalam keadaan ini, pastinya pembeli akan membayar harga rotan yang baru diganti itu, sementara khidmat membaiki dan menukarnya diberikan secara percuma sahaja. Manakala mana-mana bahagian rotan yang masih kukuh dan boleh digunakan, beliau akan mencucinya dengan teliti di samping perlu melumurkan varnish untuk menghilangkan segala kekotoran yang melekat pada bahagian-bahagian rotan tersebut supaya kelihatan bersih dan berkilat. Kaedah ini kebanyakannya tidak diketahui oleh pemiliknya kerana mereka sendiri akan kagum bahawa barangan kraft mereka kelihatan baharu, lebih cantik dan menarik daripada yang asal. Ini tentunya menggembirakan mereka. Justru tidak rugi memiliki barang kraft dari rotan kerana produk seumpama ini akan kelihatan menarik apabila diletakkan di tempat yang sesuai. Jadi, sokonglah produk yang dibuat dari rotan sebagai menghargai sumber kekayaan hutan di negara kita. Jika kita sendiri yang tidak menyokong dan memberikan perhatian, siapa lagi?